Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pepodan, salam perjuangan, salam Malaka berbau pintar juga bersih. Saudari saudari macam semena warmani hama khaifal kuman billahi syukran maradan huaran intura umande icaran taciau. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya berada di Don N8 iaitu Macap Jaya. Baik, di sini penyandang yang terdahulu adalah Datuk Jini Lim. Sebanyak 1333 undi majoriti telah dimiliki oleh beliau dan beliau telah menang pada pilihan raya 2018. Maka hari ini 20 hari bulan 11 2021 kita menyaksikan di sekolah Melaka Pindah, sekolah menengah Melaka Pindah ini di mana lokaliti untuk rakyat hadir, khususnya rakyat negeri Melaka di daerah Alur Gajah tampil mengundi. Baik, dan saya juga telah menjalankan tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya merujuk kepada penduduk negeri Melaka. Baik, saudara dan saudari, dari segi trend kehadiran pengundi, kita melihat bagaimana dari segi demografi yang hadir pada pagi ini adalah kelihatan apabila saya masuk ke pusat pengundian tadi tu, saya melihat hampir golongan-golongan dewasa hampir 60% atau 70% golongan warga emas dan mereka yang OKU, dan ada juga di kalangan mereka yang berusia mungkin dalam 70-80-an. Jadi saya dapat lihat dari segi barisan itu mengikut peti undi atau kawasan bilik masuk mengundi itu, di mana kesedaran ini amat tinggi di kalangan warga emas, di kalangan orang yang berusia. Boleh dikatakan daripada pintu 1, 2, 3 pusat mengundi tadi tu, selepas kita sampai, kita daftar ataupun kita berikan maklumat kita, mereka menyemak petugas-petugas SPR yang menjalankan tugas dengan baik. Jadi saya menghargai agensi-agensi penguasa, khususnya Polis Diraja Malaysia dan juga SPR. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk maklumat rakyat Malaysia, SPR dan Polis Diraja Malaysia dan seperti juga kita ada melihat juga pengawal keselamatan di sekolah berkaitan dan mungkin rela dan petugas-petugas yang turun padang sebagai frontliner, mereka menjalankan tanggungjawab dengan baik. Jadi rakyat di luar sana ataupun ini tidak perlu risau dan gusar, kerana anda hanya perlu mengikuti SOP dan pastikan anda hadir awal mengikut masa dan lokaliti atau don atau kawasan peti undi ataupun di mana anda perlu mengundi. Saudara, apabila kita masuk saja daftar dan kita akan diberikan setelah senarai semak itu, mereka menyemak kita adalah pengundi di situ, mereka akan arahkan kita ke pintu-pintu untuk kita mengundi mengikut usia. Maknanya kalau anak muda, remaja mungkin 21 hingga 40-an, golongan ini akan diberi contohnya kalau pusat pengundi Macap Jaya nombor 4, peti undi nombor 4. Jadi untuk warga emas mungkin 1 dan 2 dan sebagainya. Tapi apa yang saya rasa amat gembira adalah kesedaran di kalangan warga emas yang hadir mengundi di sini hampir mencecah 70%. Warga emas di kalangan masyarakat Cina dan India agak ramai, dan kemudiannya kita melihat juga masyarakat Melayu. Tetapi saya ulang suara, di kalangan masyarakat Cina dan India agak ramai pada pagi ini, mungkin dalam pukul 9.30 ataupun dah pukul 10 jadi dan kita harapkan ramai lagi masyarakat Melayu pengundi, sebab kita punya demografi pengundi adalah Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli. Jadi tuan-tuan dan puan, kita melihat bagaimanakah trend sekarang ini, kesedaran itu. Sebenarnya ramai pihak termasuk penganalisis dan saya, kita risau dan gusar berkaitan dengan kehadiran pengundi untuk datang mengundi, khususnya golongan berusia. Kita perlu ingat hampir 59% adalah di kalangan yang berusia 21 hingga 50 tahun, manakala 51 tahun hingga 90 tahun sebanyak 41%. Maka kita bimbang, kita gusar, adakah mereka akan turun mengundi pada pagi ini. Tapi kita rasa bersyukur di zon Macap Jaya kelihatan masyarakat yang berusia lebih peka, mereka yang mungkin telah warga emas dan OKU dibawa oleh ahli keluarga dan juga pihak-pihak perayu undi dan sebagainya. Apapun bagi kita, ini adalah satu perkembangan yang sihat untuk melihat bagaimanakah suasana pilihan raya di negeri Melaka. Dan ingin saya nyatakan, pengundi muda agak meleset pada pagi ini kerana kurang
kita melihat walaupun ada kumpulan-kumpulan itu, tetapi peratusan mereka keluar mengundi itu agak kurang. Jadi saya pohon kepada rakyat Malaysia, khususnya pengundi-pengundi di Macap Jaya ataupun seluruh daerah, iaitu Melaka kita mempunyai Alur Gajah, daerah Alur Gajah, daerah Melaka Tengah dan daerah Jasin. Jadi anak muda gerakkan, sebab apabila saya pergi ke pintu ataupun bilik nombor 4 itu, mungkin dalam usia 21 hingga 45 tahun dan sebagainya, kita kelihatan hanya satu atau dua orang, saya dan seorang lagi, itu saja. Tetapi di luar itu kelihatan beberapa anak muda, mungkin kita boleh bilang dalam 4-5 orang. Tapi di sinilah saya melihat bahawa kesedaran di kalangan masyarakat yang berusia, di kalangan mereka mungkin 50-an, 60-an cukup tinggi berbanding kepada anak muda. Sebab itu kita minta anak muda turun padang segera. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jalankan tanggungjawab anda dengan baik, dan kita harapkan sebarluaskan video saya, dan ini perkembangan yang sedang berlaku di Macap Jaya, Don Macap Jaya, iaitu sebenarnya lokaliti mengundi adalah sekolah rendah atau sekolah kebangsaan Melaka Pindah di Alur Gajah Melaka. Baik saudara dan saudara, tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Ingatlah, apabila tuan-tuan dan puan keluar mengundi, pasang niat mencari pemimpin-pemimpin. Tidak kiralah kalau di Macap Jaya ini kita dapati 5 penjuru. Baik, 5 penjuru antaranya adalah kita melihat daripada calon daripada Barisan Nasional, kita ada Pakatan Harapan, kemudiannya calon daripada Iman dan calon daripada Bersatu Perikatan Nasional, termasuk MCA, Barisan Nasional. Baik tuan-tuan dan puan, dari aspek persaingan itu saya melihat di mana persaingan itu lebih sengit di antara dua calon ini, iaitu calon Lau Bing Hau iaitu Pakatan Harapan, dan beliau merupakan mungkin pengurusi DAP Negeri Melaka, dan kemudiannya kita ada calon MCA. Jadi seperti mana saya mengatakan, di sini peratusan ataupun jumlah pengundi berdaftar adalah 12,487, manakala undi majoriti yang diperoleh oleh Jini Lim adalah 1,336. Jadi tuan-tuan dan puan, terserah kepada rakyat dan pengundi, biarlah mereka membuat pilihan yang tepat. Dan apapun, saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan bahawasanya sebelum ini kita bimbang warga emas ataupun mereka-mereka yang mungkin sakit, uzur dan sebagainya tidak turun. Tapi hari ini kita melihat bagaimana suasana yang cukup meriah. Warga emas lah yang datang hadir awal, dan mereka lah menjalankan tanggungjawab. Saya rasa mungkin disebabkan oleh memang jadualnya itu di sebelah pagi, tetapi dalam masa yang sama saya juga dapat melihat anak muda umur dalam lingkungan 25, 23, 21 tahun juga ada di sini di sebelah pagi. Jadi saya tidak pasti adakah diberikan kebebasan begitu. Apapun yang paling mustahak adalah tidak kiralah bangsa, kaum, agama ataupun demografi, kita tampil turun menjalankan tanggungjawab kita. Kerana ingatlah saudara, 5 tahun daripada sekarang kita perlu tunggu lagi, pilihan raya akan datang. Ia memberi kesan besar kepada rakyat negeri Melaka, dan ingatlah ini juga akan menjadi benchmarking. Saudara, benchmarking apa yang berlaku di negeri Melaka, suasana SOP-nya, pilihan rayanya, suasana parti politiknya, kematangan parti politik, kematangan pengundi dan sebagainya. Ini akan menyebabkan ia menjadi contoh benchmarking kepada negara kita, iaitu pada PRU yang ke-15, di mana seluruh negara, khususnya mungkin melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak juga akan mengadakan pilihan raya. Jadi Melaka ini menjadi satu benchmarking untuk mereka, agar mereka dapat melaksanakan SOP yang mungkin lebih baik atau lebih sama ataupun setara dengan apa yang dilakukan. Jadi bagi saya secara peribadinya, saya mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Polis Diraja Malaysia, agensi sukarela, mungkin JPAM ataupun petugas ya, yang turun padang membantu untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan baik. Apapun, saya ingatkan banyak kali kepada rakyat Malaysia supaya pilihlah pemimpin-pemimpin ataupun calon-calon yang berkualiti, berintelektual, berkarisma, mempunyai dasar warsa, blueprint, fit untuk memimpin kita, tanpa kita melihat kepada ideologi parti dan sebagainya. Apapun yang paling mustahak bagi kita adalah kita mahukan mereka-mereka itu menyumbang bakti kepada negeri dan juga masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harapkan kita keluar, jangan tunggu di saat-saat akhir. Dan ingat, selepas selesai saja mengundi, balik rumah, rehat dan tunggu di rumah masing-masing. Jadi saya juga dapat melihat di sini suasana bagaimana wakil-wakil, mungkin ada beberapa wakil calon ini, dia menyediakan perkhidmatan kenderaan perayu-perayu undi
kelihatan kereta-kereta ini ditampal poster pemimpin Barisan Nasional. Saya nampak lah, ya, yang ada yang mana. So benda itu adalah satu kemudahan yang disediakan oleh calon-calon berkaitan untuk kemungkinan besar mengambil warga emas ataupun mereka yang tidak mampu atau mereka yang bermasalah di kalangan pengundi pelbagai demografi untuk hadir dan mengundi. Dan mereka akan ambil dan mereka akan hantar pengundi-pengundi ini balik rumah atau di kediaman masing-masing. Ini juga dilakukan ya oleh tapi kebanyakan kenderaan ini saya melihat di Macap Jaya ini ditampal dengan poster calon Barisan Nasional. Maknanya mungkin calon itu memberi prioriti kepada pengundi-pengundi untuk yang tidak mampu atau uzur untuk datang mengundi. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah suasana pilihan raya yang sungguh matang dan saya melihat di sini kenyataan perception kita, hipotesis yang kita buat, warga emas ataupun kumpulan mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mereka ini tidak akan turun meleset sama sekali kerana di Macap Jaya. Tapi ya, lokaliti yang saya melihat adalah di Macap Jaya, N08 ya, Don Macap Jaya. Kita melihat trend pengundi warga emas dan mereka yang berusia hadir dengan jayanya. Begitu juga mungkin dalam 15% kita melihat anak muda sedang menghampiri lokaliti ini. Apapun kita harapkan perkara ini akan memberi satu pendedahan yang baik kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di lokaliti yang lain. Dan saya harapkan video saya disebarluaskan supaya sampai kepada rakyat negeri Melaka. Dan ingatlah, kita mempunyai pengundi berdaftar sebanyak pengundi berdaftar sebanyak 495 196 dan daripada situ 51% adalah wanita dan 48% adalah lelaki. Dan ingat, pengundi 21 tahun hingga 29 tahun, nisbah mereka atau peratusan mereka hampir 13. Kemudiannya daripada 29 sehingga 39 tahun adalah hampir 24. Dan kita juga kalau saya dapat bahagikan secara lebih mudah, iaitu daripada 21 tahun sehingga 50 tahun, kita mempunyai 59%. Dan daripada 59 tahun sehingga 90 tahun, kita ada hampir 41%. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan supaya perjalanan pilihan raya negeri Melaka berjalan dengan baik. Melaka menjadi contoh. Itulah harapan saya, itulah iltizam saya. Kita mahu melihat segalanya berjalan dengan baik, suasananya cukup aman damai dan kita dapat mencapai satu keadaan yang mana cukup profesional dan di akhirnya nanti postmortem yang kita buat tidaklah memberikan apa-apa krisis. Dengan itu, hormatilah semua pihak yang menjalankan tanggungjawab dan saya ucapkan terima kasih, tahniah sabas kepada rakyat, khususnya rakyat negeri Melaka yang tampil mengundi dan bekerja keras. Tuan-tuan dan puan-puan, ini negeri kita, tanggungjawab kita. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.